Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, susunan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ke-253, bab yang ke-253, babu karamatil aulia, bab keramat, kemuliaan para wali. Jadi siapa dia wali, kita dah bincang dalam hadis kita yang lepas, iaitulah wali itu iaitulah orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla mengikut tingkat masing-masing. Iman dia kuat, mantap. Dalam kitab kita ini Imam Nawawi bawa contoh wali yang besar bagi umat ini, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sambungan kita pada kali ini masih lagi dalam babu karamatil aulia, hadis yang 1504. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddasun fa in yakum fi ummati ahadun fa innahu Umar. Rawahul Bukhari. Wa rawahu Muslim min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatihima qala Ibn Wahb muhaddasun ay mulhamun. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam umat terdahulu terdapat orang-orang yang mendapat ilham. Allah beri ilham dia bukan nabi. Kalau nabi wahyu, kalau nabi dia panggil wahyu, baru nabi. Ini ilham ni Allah Ta'ala beri pada dia ke arah kebenaran. Dan jika memang ada di antara umatku orang yang diilhami, maka itu adalah Umar. Kalau dalam kalangan umat aku, Umar orang yang dapat mulham. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Wahab berkata muhaddasun, artinya mulhamun, yaitu orang yang mendapat ilham, orang yang mendapat ilham. Tanda situ, ini hadis ini menunjukkan kepada karamat Umar Ibn Khattab. Dalam hadis yang lepas kita dah baca karamat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok dalam siri yang lepas, hadis yang panjang. Hak ni karamat Sayyidina Umar. Cuma apa makna karamat? Mulhamuna, diilham di sini mulhamuna lis-shawad. Allah beri ilham kepada dia, dia dapat pandangan dia itu tepat, benar. Bila dia mengeluarkan pandangan, perkataan dia bertepatan dengan hak yang Tuhan nak. Ini ataupun dia mengeluarkan fatwa dia tepat, menjatuhkan hukumnya tepat. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, dia panggil muwafaqat Umar. Beberapa pandangan Sayyidina Umar, Allah Ta'ala waktu ayat memberi kepada apa yang diharapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Macam Umar mengharapkan turun ayat hijab, turun. Dan beberapa lagi pandangan-pandangan dia yang hebat. Cuma di sini dalam hadis ini para ulama hadis berbincang, adakah waktu Nabi kata tadi fa in yakum fikum muhdasun, kalau ada di kalangan kamu ni orang yang diberi ilham, tentulah Umar. Timbul iskal sedikit, adakah waktu Nabi kita kata tu Sayyidina Abu Bakar tak ada dalam majlis tu ataupun ada?
Makna kalau Sayyidina Abu Bakar tak ada dalam majlis itu, selesailah masalah. Sebab Nabi kata di kalangan kamu ni Umar. Jadi Abu Bakar tak masuk, sebab Abu Bakar orang yang paling hebat selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling hebat. Telah ittifaq dah. Jadi apakah Umar mengatasi? Ada yang mengatakan kalau Abu Bakar ada sekalipun, Sayyidina Umar, Abu Bakar ada sekali, tetapi Umar ini kelebihan dianya muhdatsun, diberi ilham. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kebenaran Sayyidina Abu Bakar tanpa ilham, Allah Ta'ala beri terus. Nah, ini pandangan perbincangan para ulama, kena telitilah. Jadi jangan kita kata oh kalau macam ni tak nampak macam lebih Umar daripada Sayyidina Abu Bakar. La, ulama kata Abu Bakar ni mutlak, dia sendiri itu bi taufiqillah yuwaffiqa lis-shawab. Allah Taala ada taufik Sayyidina Abu Bakar tu bercakap yang benar. Sayyidina Umar kena ilham dulu baru dapat. Itu perbincangan para ulama. Yang pentingnya mereka ni semuanya hebat. Contoh yang dibuat oleh para ulama di sini, kelebihan Sayyidina Abu Bakar daripada Sayyidina Umar, iaitulah di dalam Sulhul Hudaybiyah. Tanda. Yang pertama dalam perjanjian Hudaybiyah. Di mana perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 di Hudaybiyah Mekah, 25 km daripada bandar Mekah, Hudaybiyah. Hari ni kalau orang pergi ke Mekah, dia panggil tempat minum susu unta. Itu Hudaybiyah tu. Jadi waktu berjanji nampak tak adil. Orang kafir kata mana-mana orang yang lari daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena hantar balik. Mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, tak payah hantar balik. Mana orang Madinah, orang Islam, kalau lari ke Mekah, dia tak hantar balik. Tapi orang Mekah lari ke Madinah, kita kena hantar balik. Jadi macam orang panggil tak seimbang lah, tak adil lah macam ni. Maka Sayyidina Umar rasa berat nak terima. Macam perjanjian macam mana ni Rasulullah boleh terima ni? Sehingga Nabi kata apa? Inni Rasulullah walastu asi. Aku Rasulullah, aku tak deraka ke Tuhan. Wa huwa nasiri. Jangan duk petikai apa yang aku buat. Sayyidina Umar bukanlah nak petikai Nabi, tapi macam sukar untuk dia terima. Sebab dia ni tegas sangat. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, minta nak tolong Abu Bakar cakap dengan Nabi supaya tak terima tak ni. Syarat Quraisy. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata innahu Rasulullah. Umar, mu jangan duduk banyak cakap kak. Dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Maknanya Abu Bakar telah menerima benda ni. Yang kedua, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Umar fin nas. Umar bangun mengatakan, siapa dia kata Nabi mati, aku potong tangan dengan kaki dia, silang. Mengamuk Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mari masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka wajah yang mulia. Abu Bakar tengok Nabi wafat, keluar daripada rumah. Sayyidina Abu Bakar telah memberi ucapan yang cukup mantap. Abu Bakar kata apa? Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa dia semua Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa dia semua Allah, innallaha hayyul la yamut, Allah Taala hidup tak mati. Wa ma Muhammadun illa rasul, dia baca ayat Quran, Muhammad ni seorang rasul, qad khalat min qabrihi rusul, telah berlalu rasul-rasul yang banyak. Umar kata apa? Fa wallahi ma intalaha Abu Bakar hatta aqart. Bila aku dengar Abu Bakar baca ayat Quran ni, aku ingat macam sekarang ni turun pada aku. Ya, Abu Bakar tenang. Kan? Dua. Ini iaitu apa ni? Ketiga, waktu lepas Nabi Muhammad wafat, berlaku sebahagian kecil daripada sahabat orang Islam cuba nak murtad, berpaling tadah. Sedangkan satu rombongan tentera dipimpin oleh Usamah bin Zaid, seorang pemuda, nak pergi berperang. Umar kata tak payah hantarlah Abu Bakar, kita dalam negeri pun huru-hara sekarang ni, kenapa nak hantar tentera pergi? Abu Bakar kata la ya Umar, aku tak akan berhenti, tak akan stop satu projek tentera yang telah dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam aku nak berhenti? Teruskan. Tengok, bila Sayyidina Abu Bakar teruskan projek ini, orang nak murtad berhenti. Maknanya Abu Bakar ni tegas, berani. Kalaulah tentera boleh hantar keluar, yang dalam negeri tentulah orang yang masih kuat lagi.
Ini di antara contoh-contoh yang dia buat. Jadi itu menunjukkan bahawa Abu Bakar masih lagi mengatasi Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam bab fadail. Karena itu dah dalam akidah kita Ahlus Sunnah mengatakan orang yang paling afdal di kalangan umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, sebagaimana akidah kita. Jangan duk kira pokok Syiah, pokok Rafidah, itu cerita lain. Cerita itu hadis fadail ataupun karamat Sayyidina Umar. Kita berpindah pula dalam bab karamat ni para jemaah sekalian. Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita cerita-cerita yang sahih. Kalau kita baca hari ini, Masya Allah, tuan-tuan, kalau baca dalam kitab bab karamat, satu kitab nama dia Tabaqatul Awliya, riwayat hidup para wali Allah, kita akan jumpa benda pelik-pelik. Bukan sangat pelik biasa, kadang-kadang sampai kita tergelak dengar cerita. Ni wali ni, dengar cerita seorang wali, dikatakan seorang wali radhiyallahu anhu dalam kitab Tabaqatul Awliya. Nama tok wali ni Ibrahim Al-Uryani, tanda nama dia, orang hebat. Ibrahim Al-Uryani, apa nak Uryani? Ibrahim tak pakai baju, telanjang tu wali. Dia ni kalau dia khutbah tak pakai baju. Hebat ni punya wali. Dan dia boleh khutbah satu masa saja 30 buah masjid. Mana kalau dalam daerah Kolokran ni pakai sorang dia ya, taqullah, habis satu masjid semua dengar belakang. Tak pakai baju, Urian, seperti dilahirkan oleh ibunya, telanjang. Tapi telah ditabalkan sebagai wali. Wallahu a'lam. Apa cerita kita? Ini wali yang betul. Dicerita oleh Imam Nawawi ini cerita-cerita aulia Allah yang sahih, yang tepat. Karena itulah anak hari ni bila timbul isu orang-orang hebat-hebat mari duk ajar tarekat tu tarekat ni, wali tu wali ni, kadang-kadang kita rasa kebimbangan. Tama-tama masyarakat Melayu ni suka sangat dengan benda pelik-pelik, benda ajaib ni. Suka tak suka? Sukalah. Oh, dia kata bisa dia tu cerita pasal tu. Penceramah-penceramah ni pula suka bawa cerita benda yang pelik-pelik, nak suruh orang minat. Kita berhenti bawa cerita pelik ni, tapi nak cari hak sahih ni. Itu yang jadi penat kepada kita, nak tengok satu-satu dia punya sandaran. Cukuplah para jemaah sekalian, kita ada ikrar dalam kita mazhab Ahlus Sunnah mengatakan karamatul aulia berlaku. Contoh dah Sayyidina Abu Bakar, ini karamat Sayyidina Umar. Yang ketiga ni cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat yang telah disaksikan sebagai ahli syurga. Nabi SAW saksi dan ahli syurga. Tengok hadis dia panjang. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala syaka ahlul Kufah Sa'dan yakni bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa'azalahu. Panjang ila akhir hadis, muttafaqun alaih. Kita baca terjemahan supaya ringkas sikit masa kita. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, penduduk Kufah ni mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang pemimpin mereka, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sayyidina Umar hantar Sa'ad bin Abi Waqqas ni pergi jadi gubernur di sana, jadi pemimpin di Kufah, di Iraq. Tapi pokok Iraq ni memberontak atas surat Sayyidina Umar mengadu tentang Sa'ad. Dia kata Sa'ad ni tak betul. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu azalahu, memecatnya dari jawatan dan menggantikan kedudukannya kepada Ammar. Ini Allahu Akbar. Pecah selalu dah Sayyidina Umar. Tak adil ke Umar? La. Menteri kalau kita nak siasat dia kena berhenti dulu. Kalau dia jadi menteri, macam mana orang nak siasat dia menteri? Jadi Umar pecah Sa'ad, ganti dengan Ammar, kemudian dihantar pasukan penyiasat pergi siasat. Betul ke tak betul dakwah ni? Kalau tak betul, kita ambil tindakan.
Ini. Tetapi mereka juga mengadukan kepada Umar bahawa Ammar juga tidak bagus solatnya. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Allahu akbar. Tengok, mereka mengadu kepada Umar bahawa Sa'ad, bukan Ammar tu, Sa'ad la yuhsinu salah. Dia kata Sa'ad ni solat pun tak reti. Subhanallah. Sahabat Nabi, jaminan syurga, puak-puak kupah ni boleh repot pada Sayyidina Umar, bukan sakat meretah tak ada, solat pun tak reti. Subhanallah, tak bagus solat dia. Apa jadi? Umar lalu memanggilnya dan berkata, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka menganggap solat kamu tidak bagus. Annaka la yusalli. Maka kata di Sa'ad, demi Allah, ini Sa'ad bersumpah, amma wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah. Tengok, demi Allah, sungguhnya saya memimpin mereka salat dengan salat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengurangi sedikit pun darinya. Hei Sayyidina Umar, khalifah, macam mana saya tak reti yang saya ajar tu solat yang saya ambil daripada Nabi? Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kita hari ni pun kadang-kadang bimbang juga ni. Kalau kita mari baca hadis-hadis yang sahih cara Nabi solat, boleh jadi orang kapur kritik kita. Solat pelik dia ni. Hak dia solat tu tanggak tu betul tu. Hak tak ngaji tu. Orang hak baca hadis ni tak betul ni. Ahli kufah repot dah sampai tu. Aku mengerjakan dua solat Isya, yakni maghrib dan Isya, dengan memanjangkan dua rakaat yang pertama dan meringankan rakaat yang terakhir. Macam mana saya buat dua rakaat pertama panjang baca, rakaat akhir pendek? Bila dengar macam ni, qala zalika az-zannu bika ya Aba Ishaq. Demikianlah Umar kata, demikianlah aku sangka macam itulah mu ni. Tapi dah orang tuduh kak, pasal kena siasat lah. Mana Umar kata aku tak percaya, tapi sangkaan baik aku memang betul. Sahabat Nabi yang hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sebarangan orang. Lalu Umar lalu mengutus beberapa orang bersamanya menuju ke Kufah. Ingat Kufah ni siapa, di mana ni? Iraq ni apa? Iraq ni tempat mana? Tempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Ni di Iraq. Menanyakan kepada penduduk Kufah tentangnya. Apa jadi? Para utusan tersebut tidak meninggalkan sebuah masjid melainkan mereka menanyakan tentangnya. Dia pergi masjid, macam mana Sa'ad? Tanya. Penduduk Kufah memujinya dengan kebaikan sehinggalah sampai para utusan tadi di masjid Bani Absin. Semua masjid kita pergi, Sa'ad ni orang hebat, pemimpin yang baik, solatnya sempurna. Siapa-siapa sebuah masjid, nama dia Masjid Absin, masjid di Bani Absin. Bani Absin ni jumpa seorang laki-laki di antara mereka. Rupanya kawasan pembangkas sini. Tanya soalan, bangun seorang yang bernama Usamah bin Qatadah. Tak ada tanda nama ni, berat kena Usamah apa ni. Usamah bin Qatadah ni bangun, dipanggil dengan nama Abu Sa'ad. Bangun, Aba Sa'dah nama dia. Seraya berkata, dia pun jawab selalu, jika engkau meminta kami untuk berterus terang, maka sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pun kata, dah meminta kita ni bagi laporan telus kak, saya nak beritahu lah ni. Apa dia nak beritahu? Kana la yasiru bisariyah. Tengok, tuduhan pertama dia kata apa? Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ikut dalam rombongan pasukan berjihad. Dia atau lagi perang, dia duduk relax di istana. Satu tuduhan. Wala yaqsimu bisawiyah, dan dia juga tidak adil mengagihkan harta. Tak adil. Bila benar harta ghanimah, bagi tak sama, bagi tak baik. Wala ya'dilu fil qadiyah, tuduhan yang ketiga, dan tidak adil dalam memutuskan perkara.
Berapa tuduhan? 3 tuduhan. Tak pergi perang, bagi harta tak sama, jatuh hukum tak adil. Apa jadi tuan-tuan? Qala Sa'dun, Sa'ad pun jawab selalu, ama wallahi la ad'uwan nabi salasin. Sa'ad kata, demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 perkara. Mu tuduh aku 3 benda, aku nak doa ke atasmu 3 benda. Tanda. Yang pertama, Allahumma in kana 'abduka hadza kaziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu. Tanda. Sa'ad kata apa? Ya Allah, ini doa dia. Jika hamba-Mu ni siapa dia sama ni? Usamah bin Qatadah ni berdusta, tuduhan dia tu tuduhan bohong, palsu, bangun nak menunjuk-nunjuk, riak, wasum'atan, nak suruh orang puji, kata dia ni hebat, maka panjangkanlah umurnya. Sudah, tanda. Doa pertama, panjangkan umur dia. Yang kedua, wa'atil faqrahu, panjangkanlah kemiskinannya. Subhanallah. Panjang umur, hidup dalam apa kedana, miskin, berat. Yang ketiga, wa'arridhu lil fitan. Yang ketiga, heretlah dia ke dalam fitnah, biar dia kena fitnah. Apa jadi tuan-tuan? Setelah peristiwa itu, saat ni karamat dianya apa jadi? Mustajabud doa. Orang yang bila dia berdoa, Tuhan perkenankan doa dia. Ini karamat. Bila dia berdoa jadi. Setelah peristiwa itu, dia jadi Abu Sa'adah ni, Usamah bin Qatadah, selalu berkata, dia kata apa? Syaikhun kabirun maftun asabatni da'watu Sa'din. Orang tua yang terfitnah, aku telah tertimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang tua kena fitnah, tak ada arah lah nasib saya. Kata di Malik bin Umair, perawi hadis ini daripada Jabir, beliau kata, aku melihatnya Usamah bin Qatadah dalam keadaan kerutan keninya jatuh menjulur. Keni dia tu golek dah, maknanya kecup perut dah, kulit dia tu berkedut dah, tua sangat. Dan kerana sangat tua usianya, dan sungguhnya dia selalu mengorak gadis-gadis di jalanan. Subhanallah. Duduk tepi jalan, kulit yang berkedut, duduk kosek anak-anak perempuan orang lalu kata. Duduk siu situlah kita kata, duduk cuik anak budak tina. La haula wala quwata illa. Berat tak berat ni? Allahu akbar. Nas'alullah salamah. Jadi kita kena ingat doa orang soleh, jangan main-main. Jadi dalam hadis ini, tanda situ karamat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang Allah Ta'ala beri kepada dia mustajab doa, mustajab doa dia. Jadi jangan buat main-main. Tanda situ faedah hadis ini. Faedah yang pertama, kalau kita ni jadi pemimpin, menteri ke, wakil rakyat ke, ketua-ketua ke, jangan duk ingat nak hidup senang. Jangan duk ingat. Baik setara mana kita, orang akan cerita kita. Baiki pagar rumah pun perli dah. Moga rumah tu okey, comel lah pagarnya. Nah, padahal rumah orang lain tu 4-5 tingkat, tak ada orang komplain. Tengok, dia jadi ketua, sumbaklah telinga. Orang akan komen kita, walaupun kita juru baik setara mana pun kena. Tengok, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabi, dijamin syurga, nya komplain dia mah main-main. Subhanallah. Yang kedua, faedah yang kedua, kalau kita kena zalim, boleh kita berdoa ke atas orang yang menzalimi kita. Ya Allah, orang ini dah zalim pada aku, tunjukkanlah kezalim, balaskanlah kezaliman atas dia. Boleh kita kata. Tapi kalau kita maaf lebih baik. Cuma boleh sebagaimana Sa'ad ni berdoa ke atas Usamah bin Qatadah tadi. Berat tak berat doa dia tadi? Berat. Panjang umur tak apa lagi, fakir, hidup miskin, tapi
Yang ketiga tu kita bimbang, wa'aridhu lil fitan. Siapa mereka orang tua berjalan bokok giduk cuyak budak tina berjalan. Berat tak berat? Allahu akbar. Siapa dia budak tina mana nak layan dia? Kalau sama-sama muda boleh kira tak? Main cumik aku. Ni hak tua kokok dah ni giduk kosek orang tina. Berat kita ni. Yang ketiga, faedah yang ketiga, doa orang yang dizalimi mustajab. Yang keempat, iaitulah boleh kita istisna fi doa, kecualikan. Contohnya orang ni kita rasa orang ni tuduh kita, tapi kita nak kata 100% dia tak berani. Kita boleh doa, ya Allah, sekiranya memang dia ni tuduh aku, jatuhkan hukum yang kata dia. Ia panggil istisna. Kalau dia buat aku, maka tunjukkanlah. Itu boleh. Kalau kita kata berat, tunjuk dia ni. Kalau dia bukan dia, nyanya tak nyanya. Zalim kita pula kepada dia. Jadi kita istisna, maknanya andanya dia ni yang tuduh aku, maka tunjukkanlah bukti. Yang kelima, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, seorang yang sangat tegas dan adil dalam pemerintahan dia, sehingga bila orang tuduh, dia terpaksa guna siasat. Jauh tu Madinah lagi ke Kufah tu, hantar pasukan penyiasat pergi tanya seorang-seorang, betul tak betul tuduhan ni. Allahu akbar. Jadi ini antara 5 faedah daripada hadis karamat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Satu lagi cerita keramat menarik. Cerita-cerita ni para jemaah sekalian, kita ambil lah daripada duk dengar cerita apa ni pelik-pelik, kita dengar cerita yang sahih ada dalam hadis. Cerita yang ketiga, tulis karamat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Wa an Urwah bin Zubair anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu khasamathu Arwa bintu Uwais ila Marwan bin al-Hakam wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha ila akhiril hadis, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan terus. Daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, bahawa Sa'id bin Zaid ni tulis, siapa dia ni? Ahadul Asyarah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Subhanallah. Sahabat yang dijamin syurga dituduh mencuri tanah orang. Subhanallah. Kalau setakat kita orang tuduh, pelik tak pelik? Sabarlah. Ni Sa'id bin Zaid Ahadul Asyarah, 10 orang yang dijamin syurga dituduh mencuri tanah orang. Apa jadi? Sa'id bin Zaid ditentang oleh Arwa binti Aus. Tanda apa nama dia? Arwa binti Aus telah mengangkat dakwaan kepada Marwan ibnul Hakam. Marwan adalah khalifah pada masa itu, dan menuduhnya mengambil sebahagian daripada tanahnya. Subhanallah. Dia kata, Marwan, Sa'id bin Zaid ambil tanah saya. Zaman tu orang balas dah bak tanah ni. Kalau zaman kita hari ni berebut tanah, memang tak pelik lah dah. Kadang-kadang anak saudara pergi dakwa pak saudara berebut tanah. Ingat baik-baik, tanah ni jangan main-main. Kalau hak orang jangan dakwa, jangan duduk mengaku hak kita. Tambah-tambah lagi tanah wakaf orang ramai ni. Pasal tu lah anak cukup bimbang hari ni. Sempadan-sempadan yang kita ni kena betul balik, sebab tanah yang kita duduk ni semua tanah wakaf. Tak boleh kita nak merintah semena-menanya nak kata ni hak kita, ni hak kita. Jangan. Tengok apa jadi ni. Bila sampai kepada Marwan tanya Sa'id bin Zaid, bila berlaku tuduhan dakwa, dia kena panggil. Apa jadi? Kata Sa'id, mana mungkin aku mengambil sebahagian tanah miliknya setelah aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id kata, mana mungkin aku ambil dia? Aku dah dengar ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Marwan, apa yang kamu dengar? Hadis apa yang kamu dengar?
Beliau menjawab, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah, dengar ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil batu alih jekar, besar ke jekar ni? Nak tanam pokoknya pun tak lepas. Nak tanam pokok lada boleh, tak apa boleh juga. Jekar apa jadi? Maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi. Mana walaupun jekar, kalau gulung 7 lapis bumi, besar mana? Selori tak muat. Besar. Bila Marwan dengar hak ni, Sa'id bin Zaid riwayat hadis ni, dia kata apa? Maka Marwan berkata, aku tidak akan memintamu mendatangkan bukti-bukti setelah ini. Kalau lagu ni Sa'id, aku tak akan minta bukti daripadamu. Memang kamu ni seorang sahabat yang benar, jamin syurga. 10 sahabat asyarah. Nak minta apa bukti lagi? Takkan Nabi jamin orang masuk syurga penipu besar nak ambil tanah orang lah, tak mungkin berlaku kan. Apa jadi? Naknya karamat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia pun berdoa. Faqala Sa'id, Allahumma in kanat kazibatan, tanda itu, fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Subhanallah. Wahai Allah, ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah mata dia. Habis, kena dah lah. Kalau dia tipu, butakan mata dia, dan matikan dia dalam tanahnya. Tepat dia tuduh aku curi tanah tu, biar mati situ. La haula wala quwata illa billah. Urwah berkata, wanita itu, arwah ni tidak meninggal sampai matanya buta. Maknanya bila dia tua dah, buta mata dia, dan ketika dia sedang berjalan di tanahnya, tiba-tiba dia terjatuh, termasuk ke dalam lubang tempat dia tuduh Sa'id curi tadi, dan dia mati di situ. Subhanallah. Apa nak buat? Ini karamat Sa'id bin Zaid, tak boleh nak jangan lawan. Dalam riwayat hadis ini muttafaqun alaih, dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Ibn Umar dengan makna yang sama, dan sungguhnya beliau melihat wanita itu telah menjadi buta dan sedang meraba-raba dinding seraya berkata, aku tertimpa doa Sa'ad. Bila dia buta duk jalan rasa, aku ni kena doa Sa'ad dah lah ni. Wanita itu melewati telaga dalam kawasan tanah yang dipertentangkan, lalu dia jatuh ke dalam telaga itu dan dia mati dalam tu. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita nak belajar daripada hadis ini di antara karamat kemuliaan Sa'id bin Zaid. Dia ada seorang sahabat yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia mustajab doa. Satu. Yang kedua, sama juga dengan hadis tadi, doa orang yang zalim, orang yang dizalimi boleh berdoa ke atas orang yang zalim. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi mustajab. Yang keempat, bahayanya mengubah sempadan jalan, jangan ubah sekali-kali. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, la'anallah man ghayyara manaral ardi, Allah Ta'ala laknat siapa dia ubah batu tanda sempadan tanah kita. Kita ni kadang-kadang payuh ni. Cuma kita kena ingatlah para jemaah sekalian, di sana ada tanah yang tak ada orang, tak terlibat dengan awam muslimin. Bolehlah kita tanda sini, kita buat. Tapi kalau tanah kita, walaupun batu di sini, dia terlibat dengan jalan raya, terlibat dengan sempadan masjid contohnya kita kata, maka janganlah siapa tepi masjid buat tembok besar. Orang nak parking tupai letak motosikal pun tak boleh, nak tupai letak basikal pun tak boleh lah. Ini apa ihsas kita? Kadang-kadang kita buat jalan betul-betul, dia tengah-tengah jalan, pergi buat rumah situ, buat dangar kita, buat bangsal, itu jadi masalah. Tanah kita luas lagi, ke tepi lah sikit, jalan raya tu beri orang boleh lalu dengan selesa, boleh 2 kereta pergi mari. Ni tidak, dia epek jalan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita masuk takut nak masuk, boleh lalu sebuah kereta macam lorong dak, kata orang lorong apa ni, oh ni tanah saya, ni tanah saya berapa hari mu nak duduk atas tu, berapa hari lagi duduk, 10 tahun 20 tahun, lepas tu tak ada lah dia nya. Ingat baik-baik. Kalau apa salahnya
Memanglah batu tanah kita, tapi kalau jalan tu dilalui oleh umat Islam yang begitu ramai, jalan nak pergi ke masjid pula, nak pergi ke pondok kau, nak pergi ke mana-mana tempat yang baik, orang lalu lalang nak pergi, apa salah kita buka? Setiap orang lalu semua boleh pahala gitu. Boleh pahala tak? Ni dok tanah saya, bercekok pinggir tanah saya. Tanah saya. Saya duduk berapa hari atas tanah tu? 10 tahun, 20 tahun, pas tak ada lah saya je tak. Bila tak ada agaknya mikir dia ni lah dulu ni alih pagar ni. Orang nak parking kereta payah. Ingat. Para jemaah sekalian, jangan duk mikir saya sangat. Saya ni penumpang di atas tanah Tuhan. Tak usah duduk mikir banyak. Allahu Akbar. Kita bukan bicara bab tanah. Yang kita nak bicaranya karamat Sayyidina Abu Bakar, karamat Sayyidina Umar, karamat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. InsyaAllah dalam CD yang akan datang kita akan bincang lagi tentang karamat beberapa orang sahabat yang lain, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.